Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar-pelajar. Semoga anda berada dalam keadaan sihat walafiat dan terus bersemangat untuk menempuhi cabaran-cabaran kita yang masih lagi melawan COVID-19 inilah, insya-Allah. Okey, untuk PDP kali ini kita akan tengok kepada bab yang kelima. Bab yang kelima iaitu berkenaan dengan jentera pentadbiran negara. Ini adalah satu topik penting yang sebagai pelajar anda perlu tahulah berkenaan dengan jentera pentadbiran kerajaan. Bagaimana kerajaan berfungsi, bagaimana kerajaan melakukan gerak kerja, bagaimana kerajaan menguruskan sebuah negara yang cukup besar, cukup penuh dengan cabaran ini untuk memastikan jentera pentadbiran. Okey, tengok kepada jentera pentadbiran part 1 lah. Apa dia tajuk kita pada hari ni lah. Apa yang kita akan tengok secara umum berkenaan jentera pentadbiran daripada sistem kabinet, daripada sistem doktrin pengasingan kuasa, tugas-tugas YDPA dan juga mempunyai beberapa bahagian penting dalam sistem pentadbiran negara. Contohnya badan eksekutif juga dikenali dengan nama Badan Pentadbiran Negara. Dan yang kedua adalah badan perundangan. Bahagian yang ketiga iaitu badan kehakiman. So ini adalah sepintas lalulah berkenaan dengan apa yang kita akan bincangkan ataupun topik untuk dalam slide ini. Okey, so di sini pertama sekali saya akan menerangkan ataupun apa yang negara kita amalkan. Bagaimana sistem kita ditadbir, bagaimana sistem kita dilaksanakan supaya negara kita ni tidak berada dalam keadaan kucak-kacir, dalam keadaan yang terurus dan sebagainya, supaya sistem pentadbiran kita berjalan dengan lancar dan akhirnya akan memberi impak yang baik kepada pembangunan dan juga rakyat kita lah. Okey. Untuk makluman awak, negara kita ini mengamalkan satu doktrin ataupun satu falsafah yang mengamalkan pengasingan kuasa ataupun juga dikenali dengan nama pembahagian kuasa di antara tiga bidang utama ataupun tiga bidang kuasa utama yang telah ditadbir ataupun yang akan diuruskan oleh pihak-pihak tertentu lah. Okey. So salah satu bahagian pentadbiran ataupun salah satu bahagian yang kita gunakan ataupun kita amalkan iaitu salah satunya adalah badan pentadbiran dan yang kedua adalah badan perundangan dan yang ketiga adalah badan kehakiman lah. So ini adalah tiga bidang utama yang perlu kamu tahulah ataupun tiga badan induk yang menentukan ataupun bagaimana kita diperintah ataupun bagaimana kita ditadbir secara terurus. So negara kita ni mengamalkan demokrasi, kita tak boleh buat negara kita sesuka hati, ikut kita suka, ikut kepala kita, sebab kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Maknanya kita berpandukan kepada sistem ataupun perlembagaan yang telah ditetapkan sejak kita merdeka lagi lah. So awak tengok kat atas tu, gambar di atas tu adalah yang di Pertuan Agong kita dan juga permaisuri yang di Pertuan Agong kita. Mungkin anda kenal, mungkin anda yang pernah nampak siapakah gerangan yang berada di atas. Itu adalah Al-Sultan Abdullah ataupun yang di Pertuan Agong kita hari ni lah. Yang memegang tampuk sebagai ketua negara kita lah. Dia yang akan memandu ataupun baginda lah yang akan menjadi ketua kepada ketiga-tiga badan utama ni lah, iaitu badan pentadbiran, badan perundangan dan juga badan kehakiman. Di sini adalah asas kepada pembentukan negara kita dan juga menjadi core kepada pentadbiran negara kita lah. So bahagian pentadbiran akan ada orang yang akan mengepalainya. Begitu juga dengan badan perundangan dan juga badan kehakiman. Sebab ketiga-tiga badan ini mempunyai fungsi tertentu ataupun mempunyai peranan tertentu yang perlu dimainkan oleh ketiga-tiga badan inilah. So badan pentadbiran ni tugas dia apa dia? Tugas badan perundangan bagaimana, dan juga badan yang ketiga apa yang akan dilaksanakan. So ini mempunyai peranan ataupun mempunyai perkara-perkara penting yang akan diuruskan oleh ketiga-tiga badan utama lah.
Okey, sebelum kita go through ataupun kita tengok lebih lanjut mengenai ketiga-tiga badan tersebut ataupun tiga badan utama kerajaan, apa kata kita tengok dulu sedikit latar belakang ataupun bagaimana yang di-Persatuan Agong kita ni sejarah dia ataupun bagaimana YDP Agong ni mempunyai kuasa tertentu, mempunyai apa orang kata bidang kuasa yang cukup besar jugalah di dalam negara kita. Ada lagi dalam keadaan sekarang ni, dalam keadaan darurat, dalam keadaan PKP, dalam keadaan yang kerajaan kita digantung, sistem politik kita, parlimen terpaksa direhatkan sebentar sehingga bulan 8 dan sebagainya. So yang di-Persatuan Agong lah yang dianggap sebagai orang yang berperanan penting ataupun yang akan dianggap sebagai orang paling penting sekali dalam pelaksanaan darurat dan pelaksanaan di dalam negara kita. So yang di-Persatuan Agong ini kita tidak boleh pinggirkan kuasa dia ataupun peranan dia di bawah sistem demokrasi. Walaupun kita telah lama meninggalkan raja orang kata bermutlak ataupun berkuasa mutlak, tetapi dalam sistem perlembagaan ataupun sistem demokrasi ini kita tidak meninggalkan ataupun kita meminggirkan yang di-Persatuan Agong sebagai antara watak penting dalam membentuk dan juga dalam memastikan pentadbiran negara berjalan dengan lancar lah. Okey, sebelum kita tengok ataupun sebelum kita merdeka kan, pentadbiran British dan sebagainya, orang putih meminggirkan ataupun menidakkan kuasa yang ada pada kuasa raja-raja ataupun kuasa sultan-sultan kita. So pada masa itulah kita melihat bahawa kita tak boleh biarkan ataupun kita tak boleh meminggirkan kuasa yang terpenting inilah ataupun orang yang paling penting dalam pembentukan negara kita sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka memimpin negara kita. Bukan saja melihat, bukan saja ditunjuk ajar dan sebagainya, dinasihati, tetapi dia jugalah yang boleh membantu kita bagaimana untuk mencorakkan ataupun untuk memastikan pentadbiran kita ni berjalan dengan lancar lah. So ketua negara kita adalah yang di-Persatuan Agong lah. Ketua negara kita adalah yang di-Persatuan Agong dan tiga badan utama berada di bawah baginda ataupun di bawah tuanku lah yang di-Persatuan Agong kita. So yang di-Persatuan Agong ni untuk mula-mula dilantik melalui Majlis Raja Melayu yang dipilih daripada 9 kalangan orang raja-raja Melayu lah. So mereka akan membuat giliran secara 5 tahun sekali, akan dipilih berdasarkan undi yang telah ditetapkan secara rahsia dan sebagainya. Itu yang akan ditentukan ataupun akan dipilih melalui undi Majlis Raja-Raja, bukanlah dipilih melalui macam rakyat biasa ataupun melalui sistem pilihan raya, tetapi melalui raja-raja ataupun 9 raja orang Melayu sahaja. Walaupun negara kita ada 13-14 negeri, wilayah dan sebagainya, tetapi hanya 9 sahaja ataupun ada hanya 9 sahaja yang akan menjadi penentu kepada kedudukan YDPA inilah. So biasanya YDPA ini akan memegang tampuk ataupun sultan akan memegang tampuk YDPA ini selama 5 tahun sahaja. Dia tak lebih daripada itulah. So cukup 5 tahun dia akan membuat satu undian ataupun akan memanggil semua raja-raja Melayu termasuklah Terengganu, Kelantan, Pahang, Johor, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, Perlis, Kedah. Itu adalah antara negeri-negeri yang penting ataupun yang dipilih melalui raja-raja kita. So selepas ini, selepas Al-Sultan Abdullah, siapa pula yang akan menjadi YDPA? Itu yang akan ditentukan oleh Majlis Raja-Raja lah, akan dipilih melalui undian dan sebagainya. Mungkin selepas ini Sultan Perak ataupun Sultan Nazrin akan dipilih sebab dia ataupun baginda berada sekarang sebagai timbalan yang di-Persatuan Agong. So kita tengok nantilah, kita tak tahu lagi apa kita punya siapakah kerangannya atau siapakah yang akan menjadi YDPA yang seterusnya lah. Okey, tetapi yang di-Persatuan Agong ini, kalau kita ada kes-kes yang berkaitan mereka boleh didakwa di mahkamah khas, bukan di mahkamah yang biasa-biasa kita tengok, di mahkamah magistrate ke, di mahkamah tinggi, agung dan sebagainya, tapi raja-raja ataupun Persatuan Agong ini akan ada akan diadili di mahkamah yang telah ditetapkan ataupun mahkamah khas. Okey, kita tengok apakah peranan utama yang dimainkan oleh YDPA ini. So ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 perkara utama ataupun 6 fungsi utama lah YDPA. Yang pertama sekali menjadi punca kepada kuasa eksekutif. Itu menjadi punca kuasa eksekutif ataupun menjadi punca kepada sistem pentadbiran negara kita lah.
Yang kedua adalah untuk melantik Perdana Menteri. So siapa yang telah menang dalam pilihan raya ataupun yang telah mendapat majoriti besar di dalam Dewan Rakyat dan sebagainya telah disetujui untuk dipilih melalui Perdana Menteri, maka nama yang dipilih itu akan diusulkan kepada Yang di-Pertuan Agong lah, dan akan dipilih melalui nasihat dan juga penekanan ataupun perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong. Selain daripada itu juga, dia Yang Pertuan Agong ini akan melantik jemaah menteri sebagai pembantu ataupun akan membantu tugas seorang Perdana Menteri lah, barisan-barisan menteri. Dan yang keempat adalah membubarkan parlimen. Dan yang kelima adalah sebagai ketua agama Islam. Dan yang keenam adalah meluluskan rang undang-undang negara kita. Ini secara umum lah berkenaan dengan tugas-tugas sebagai seorang perdana ataupun tugas seorang YDPA lah. Bukan calang-calang, bukan biasa-biasa lah apa yang ditugaskan oleh Yang di-Pertuan Agong ini. Untuk membubarkan parlimen pun mesti mendapat perkenan, daripada Yang di-Pertuan Agong contohnya, ya tak? Contohnya Perdana Menteri pada hari ini dia melihat suasana politik, suasana keadaan yang tidak menentu selepas redanya COVID-19 mungkin dia akan berjumpa dengan baginda lah untuk memberitahu ataupun untuk mendapat nasihat ataupun untuk mendapat perkenan berbicara supaya parlimen dibubarkan dan akhirnya dibuat pilihan raya. Itu salah satu yang dimainkan ataupun apa yang telah digunakan, ditetapkan oleh seorang Perdana Menteri. Okey, kita tengok badan yang pertama ataupun juga badan eksekutif ataupun barisan jemaah menteri lah. Kalau awak tengok di sebelah kiri itu merupakan barisan Kabinet Malaysia yang terkini lah di bawah pimpinan Perdana Menteri kita iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. So di sini ada lebih kurang 18 menteri yang memegang setiap portfolio ataupun bahagian-bahagian tertentu ataupun kementerian-kementerian tertentu. So apa tu fungsi dia ataupun tugas sebagai seorang jemaah menteri ini ataupun di dalam badan eksekutif ini? So salah satunya dia dianggap sebagai badan pembuat dasar tertinggi negara. Itu yang pertama sekali lah. Dan yang kedua adalah melaksanakan kuasa eksekutif YDPA. Yang ketiga adalah melaksanakan ataupun menggubal dasar-dasar negara. Dan yang keempat adalah kabinet mempunyai seorang menteri, seorang Perdana Menteri dan juga beberapa barisan-barisan menteri yang ada lah. So dalam ni banyak menteri-menteri yang berkaitan. Kalau kita tengok Menteri Pengajian Tinggi, Menteri Pendidikan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan dan sebagainya. So mereka ada mempunyai portfolio ataupun mempunyai bahagian-bahagian yang ditentukan oleh mereka lah. So biasanya barisan-barisan menteri ini akan dipilih, akan diambil daripada parti yang menang lah dalam pilihan raya atau parti yang mendapat yang besar dalam pilih Dewan Rakyat dan sebagainya. Contohnya hari ini di bawah Perikatan Nasional. So kebanyakannya adalah daripada parti-parti yang bernaung di bawah Perikatan Nasional ataupun PN. Itu salah satulah. Kalau awak tengok dalam gambar ni mungkin tak nampak ataupun tak nampak jelas siapakah yang berada di barisan menteri ini. So nanti kita tengoklah, kamu boleh search di Google dan sebagainya, siapakah menteri-menteri yang terkini. Contohnya bahagian kewangan, Kementerian Keselamatan, Pertahanan dan sebagainya, bahagian perdagangan. So mereka ada esko dia ataupun ada portfolio dia lah. Okey, peranan Perdana Menteri. Peranan Perdana Menteri ni dah mungkin semua dah tahulah kot siapa Perdana Menteri kita hari ni dah. Macam saya sebutkan tadi, Tan Sri Muhyiddin Yassin, antara Perdana Menteri kita yang ke-8 setakat inilah. Daripada yang pertama sampai ke-8 ni pelbagailah fungsi dia, tetapi peranan dia tetap sama. Orang berbeza-beza je lah, daripada orang pertama daripada Tunku Abdul Rahman, daripada Tunku Abdul Rahman kepada Tunku Tun Razak, daripada Tun Razak kepada Tun Hussein On, selepas Tun Hussein On Tun Dr. Mahathir, lepas Tun Dr. Mahathir Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi.
Dan seterusnya yang ke-6 Datuk Seri Najib Tun Razak, dan selepas Datuk Seri Najib di bawah Tun Dr. Mahathir balik, dan akhir sekali yang terbaru sekali yang terkini adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin lah. Itu merupakan barisan-barisan Perdana Menteri. So Perdana Menteri ini satu figura ataupun satu orang yang penting sekali dalam sistem pentadbiran kerajaan kita lah. So dialah yang berperanan penting dalam mengutai contohnya Jemaah Menteri sebagai ketua pentadbir utama negara, ketua parti pemerintah, pegawai diplomatik utama dan sebagainya. Ini merupakan antara 4 perkara utama ataupun 4 peranan utama yang dimainkan oleh seorang Perdana Menteri kita lah. Contohnya kita tengok dari segi sudut ketua pentadbir utama. Dia berperanan sebagai ketua pentadbir utama dalam memastikan segala bentuk dasar-dasar kita, kerajaan kita, program kita, pembangunan kita akan dilaksanakan dengan baiklah. Macam hari ni dalam keadaan sekarang wabak COVID-19, dialah yang akan menjadi orang antara penting yang menentukan bagaimana hala tuju kita, sistem negara kita ini ataupun perancangan negara kita dalam tempoh 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, apa yang kita nak lakukan. Dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, dari segi sosial dan sebagainya, ya tak? Dari segi ekonomi kita tak apa nak elok, so bagaimana dia beliau akan merencanakan ataupun bagaimana mereka nak membentuk satu dasar-dasar yang baik, mantap contohnya, ya tak? Kalau sebelum kita terkenal dengan pelbagai-bagai sistem di bawah kepimpinan, kalau dulu di bawah Datuk Seri Tun Razak dia ada satu moto dia, iaitu dasar satu Malaysia. Kan, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Itu merupakan salah satu moto yang dimainkan oleh Perdana Menteri, nak menentukan ataupun bagi nak bersepakatkan negara kita ni di bawah satu negara, payung negara ini, yang pelbagai rencam dia, politik dia dan sebagainya. So disediakan moto, disediakan satu dasar untuk membentuk satu Malaysia yang lebih padu lah, lebih mantap dan sebagainya. Kalau sebelum ni di bawah Tun Dr. Mahathir terkenal dengan wawasan 2020, kan? Kalau di bawah Datuk Seri Tun Abdul Rahman Alawi dengan Islam hadarinya dan sebagainya. Kalau di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin ni lebih kepada dasar kemakmuran bersama dan sebagainya lah. So ada misi ataupun ada vision utama yang dimainkan oleh seorang Perdana Menteri lah. So peranan Perdana Menteri ini sangat besar kepada pembangunan negara, kepada sosioekonomi negara dan sebagainya, dan kepada luar negara pun juga, ataupun kepada hubungan kita dengan negara luar, menentukan hubungan baik kita dengan negara-negara luar. So kita kena menjadikan hubungan dengan banyak negara, tak kira lah mana-mana negara sekalipun, negara Islam ke, negara bukan Islam ke, negara Barat ke, negara Eropah ke dan sebagainya. Yang penting dia dapat menjalinkan hubungan dengan negara-negara lain, untuk memastikan kita ni tidaklah berseorangan. Contohnya kita terbabit dalam pelbagai pertubuhan ataupun persidangan antara bangsa, APEC, PBB, OIC, ASEAN. So mereka akan bersepakat di bawah satu meja, di bawah meja rundingan yang sama, bagaimana kita nak membentuk jaringan dari segi politik, dari segi ekonomi, bagaimana nak menarik pelaburan-pelaburan asing. So kita tak boleh gantung harap kepada negara kita saja. So kita kena menarik pelabur, menarik orang luar datang, kan? Dari pelancong datang, walaupun dalam keadaan sekarang yang kita tak benarkan orang luar datang, pelancong asing. Itu sikit sebanyak menjejaskan pelancongan kita, sektor pelancongan kita. Tetapi selepas ini mungkin dia akan dibuka. Tapi bergantung kepada kita hari inilah, bagaimana kita nak memenangi ataupun bagaimana kita nak memastikan negara kita ini dapat berkembanglah, khususnya selepas kita menjadi negara yang kurang ataupun kes COVID-19. InsyaAllah kita akan menang pada suatu hari nanti. Okey, seterusnya kita tengok kepada badan yang kedua, iaitu Badan Perundangan. Satu badan yang penting juga kepada pentadbiran negara. Kan? Pentadbiran kita dah dijalankan melalui Perdana Menteri, melalui Jemaah Menteri dan sebagainya. Kalau bercerita tentang bab perundangan ini, badan perundangan ini, ia tertumpu kepada berkenaan dengan pembuatan ataupun penggubalan rang undang-undang negara kita lah. So apa sahaja undang-undang yang terbit ataupun yang
dibuat di dalam negara kita ni bermula daripada badan perundangan lah. Kalau awak tengok dalam TV, dalam media-media dan sebagainya, akan adakan sesi sidang parlimen. Biasanya bermula pada pukul 10 pagi sampailah pukul 5 petang. Bahkan sampai lewat pagi pun ada, ataupun awal pagi pun dijalankan, supaya dia dapat menyiapkanlah pelbagai undang-undang atau pelbagai persoalan yang akan ditimbulkan di dalam Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara inilah. Kalau parlimen ini satu bangunan yang cukup bersejarah lah, ataupun cukup penting kepada pembuatan ataupun penggubalan negara kita. So dalam badan perundangan ini mempunyai dua dewan. Satu Dewan Negara dan satu lagi Dewan Rakyat. Kita tengok dari segi kedudukan dia, mana yang lebih penting atau mana yang lebih tinggi dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok di antara dua dewan ini, sama ada Dewan Rakyat, Dewan Negara, merupakan dewan yang penting. Penting antara kedua-dua inilah. Sebab dua dewan umpama kita ni kita kena melalui kedua-dua dewan. Kalau tak lalu ataupun tak melalui satu dewan ini, maka sesuatu undang-undang itu tidak akan terhasil dengan baik ataupun dengan cara yang telah ditetapkan. So pentingnya kedua-dua dewan ini dalam menyaring ataupun dalam membahaskan apa yang terbaik untuk rakyat dan juga kepada negara lah. So kita nak pilih orang pun kita kena pilih orang yang baik untuk ditetapkan di dalam Dewan Parlimen ini ataupun di dalam Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat ini. Contohnya lah saya tengok dari segi Dewan Negara. Biasanya kita gelarkan mereka sebagai senator. Kalau sebut senator, kalau awak tengok dalam TV dan sebagainya, mungkin dalam media-media lain, surat khabar dan sebagainya, dia akan ada senator. Macam contoh Menteri Keuangan kita lah hari ini, Datuk Seri Tengku Zafrul. Itu merupakan senator lah, dilantik atas kepakaran dia ataupun keupayaan beliau sebagai seorang yang cukup berwibawa dalam bab ekonomi, dalam bab keuangan dan sebagainya. So dilantik walaupun dia tak bertanding dalam pilihan raya. Itu bergantung kepada budi bicara seorang Perdana Menteri lah. Dia nak lantik siapa ataupun nak mengambil siapa yang berhak untuk dilantik sebagai menteri-menteri. Asalkan dia mesti diletakkan dulu di dalam Dewan Negara ataupun dilantik sebagai ahli Dewan Negara ataupun senator. Manakala Dewan Rakyat pula dikenali dengan nama Yang Berhormat. Biasanya digelar YB kan. Itu biasanya Dewan Rakyat dengan Dewan Negara ni berbeza. Dari segi gelaran dia. Kalau YB Dewan Rakyat lebih kecoh sikit lah. Lebih lauded berbanding dengan senator. Kalau awak mungkin pernah pergi ke parlimen, pernah tengok persidangan parlimen dan sebagainya. So di dalam Dewan Rakyat itu agak gegak gempita, mengalahkan pasar kan. Itulah keadaannya. Suasananya sentiasa riuh rendah, sentiasa ada lucunya, ada humornya dan sebagainya. Ya tak? Kadang ada perkataan-perkataan yang tak sepatutnya keluar dan sebagainya. Itu emosi lah ataupun yang dikatakan sebagai semangat yang ada daripada ahli parlimen yang telah dipilih ataupun yang telah menang dalam pilihan raya lah. Okey, dari segi tempoh penjawatan pula. Dari segi tempoh penjawatan dia pula, tempoh dia berbeza antara kedua dewan ini. Kalau contoh Dewan Negara ini hanya 3 tahun sahaja bagi satu sesi lah ataupun satu penggal. Maksimum dua penggal selama 6 tahun, manakala Dewan Rakyat 5 tahun lah. Bergantung kepada sistem pilihan raya kita ataupun menang dalam pilihan raya lah. Kalau dia menang, maksud dia lebih 10 tahun pun boleh, 15 tahun pun boleh, 20 tahun pun boleh. Ya tak? Kebanyakan YB ni tidak bergantung kepada tempoh dia lah. Selagi dia pilih, selagi dilantik ataupun selagi dia menang dalam pilihan raya, selagi itulah dia akan berada di dalam Dewan Rakyat ni lah. Okey, dari segi umur pula, minimum untuk Dewan Rakyat adalah selama minimum 30 tahun. Manakala minimum bagi Dewan Rakyat adalah 18 tahun. Ini berbeza lah. Dewan Negara ni sikit matang berbanding dengan Dewan Rakyat. Sebab umur dia umur 30 tahun dan orang pun dipilih melalui berdasarkan kepakaran dia. Bukanlah dipilih melalui rakyat, tapi dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong, akan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Okey, so 18 tahun ni memang nampak muda lah. Macam awak pun boleh dipilih ataupun diangkat sebagai ahli Dewan Rakyat. Asalkan kamu menang dalam pilihan raya ataupun kamu dicalonkan sebagai calon pilihan raya dan akhirnya menang dalam pilihan raya,
pun boleh dilantik. So gaji pun cukup mahal lah. Biasa-biasa basic biasa-biasa busuk-busuk pun 10,000. Itu bergantung belum awak datang ke parlimen dapat plot allowance sehari dan sebagainya. Dapat lagi jadi menteri ataupun jadi pengurusi tertentu dan sebagainya, jabatan tertentu. Busuk-busuk pun dapat 20k, 30k dan sebagainya. Itu sebab itulah ramai di kalangan kita, rakyat kita ni suka berminat dalam bab politik. Kenapa? Gaji yang cukup mahal, kemudahan yang cukup besar. Siapa yang dilantik sebagai YB ni lah. Tapi dengan syarat kena berkhidmat dengan rakyat lah. Bukanlah untuk kepentingan diri kita, bukanlah kepentingan untuk kroni-kroni dan sebagainya, tetapi untuk membantu rakyat kita ataupun untuk berkhidmat untuk rakyat lah. Itu yang paling penting sekali. Dan dari segi apa lagi, perletakan jawatan boleh dilakukan dengan cara mengutuskan surat kepada Yang di-Pertuan Dewan Negara. Manakala untuk Dewan Negara, manakala di Dewan Rakyat boleh utuskan juga kepada Yang di-Pertuan Rakyat lah. Biasanya kalau yang dah masuk Dewan Rakyat ni susah lah untuk meletakkan jawatan. Biasanya akan bertanding, biasanya akan kalah, barulah tak dilantik sebagai ahli Dewan Rakyat dan sebagainya lah. Okey, tempoh pengusungan lebih kurang 60 hari lah di antara kedua-dua dewan ini. Itu contoh berkenaan dengan Dewan Perundangan ataupun Badan Perundangan yang dikepalai oleh Parlimen lah, di antara dua dewan dan juga Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Itu kamu kena tahulah, sebagai umur dah 18-19 tahun ni kena tahulah sebanyak mengenai sistem pentadbiran negara ataupun sistem yang kita amalkan, ataupun supaya kita ni dah besar nanti dah nak mengundi dan sebagainya, boleh pilih yang terbaik untuk kemajuan kita. Okey, selepas itu lagi kita ada hilang-hilang, contohnya memegang jawatan bergaji dalam perkhidmatan awam pun ada, tidak sempurna akal ataupun gila lah secara mudahnya, ada juga gagal menghantar penyata perbelanjaan pilihan raya lah. Ini antara 6 perkara ataupun 7 perkara lah antara hilang kelayakan ataupun akan dipecat sebagai Okey, so badan kehakiman ini merupakan antara badan yang penting dalam menentukan keadilan kepada sistem kehakiman kita lah. Apa fungsi badan kehakiman? So ada beberapa perkara yang menjadi fungsi utama dalam badan kehakiman ini. Contohnya mentafsir undang-undang, mengadili pendakwaan jenayah, mengadili tindakan sivil, mendengar rayuan daripada mahkamah bawahan, pengurusan harta pusaka, mengeluarkan keluarga tangkap dan juga mengadili hal ehwal keluarga Islam dan sebagainya. So banyak fungsi-fungsi badan kehakiman ini ataupun sistem mahkamah kita. So mahkamah kita pun ada dia punya hierarki dia ataupun struktur dia daripada paling bawah dan juga yang paling atas sekali. Biasanya kalau kes-kes kecil, kes-kes yang biasa-biasa ni kan, kes-kes macam awak lesen tak ada dan sebagainya, memandu di bawah alkohol ke apa dan sebagainya, memandu tanpa lesen, tanpa ikut spesifikasi yang dibenarkan. So mungkin kamu akan dapat surat lawyer ataupun mungkin dapat surat saman daripada polis, kena hadir ke mahkamah-mahkamah tentulah, sama ada mahkamah magistrate ataupun mahkamah section lah. Kalau awak mengaku bersalah, kena saman lah ataupun kena bayar ataupun mungkin dikenakan tindakan-tindakan yang telah ditetapkan. Itu yang dianggap sebagai mahkamah yang paling bawah sekali lah. So mahkamah atasan pula, kita ada 3 mahkamah atasan, bermula daripada Mahkamah Tinggi Malaya ataupun Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak, yang kedua Mahkamah Rayuan, dan akhir sekali adalah mahkamah yang paling atas sekali ataupun mahkamah yang paling tertinggi sekali dalam sistem kehakiman kita adalah Mahkamah Persekutuan. So di dalam sistem mahkamah kita pun berbeza. Kalau mahkamah tinggi ni biasanya hanya satu lawyer, satu hakim saja. Kalau mahkamah rayuan biasanya akan diadili oleh 3 hakim. Kalau mahkamah yang paling atas sekali, mahkamah persekutuan tu 5 hakim. So berbeza-beza. Kalau contoh kamu masuk ke dalam kes ataupun masuk dalam court di dalam mahkamah tinggi, dan berarti kamu kalah dan sebagainya. So kamu boleh lawan balik ataupun kamu boleh rayu balik ataupun naik ke mahkamah yang paling kedua, iaitu mahkamah rayuan, untuk mendengar lagi ataupun untuk melihat lagi kes-kes tersebut. Kalau kalah lagi, masuk ke mahkamah yang paling tinggi sekali lah, Mahkamah Persekutuan ataupun Mahkamah Agung, yang menjadi penting kepada sistem kehakiman kita lah. Itu merupakan antara perkara-perkara ataupun yang menjadi sistem kehakiman kita untuk memastikan ada keadilan untuk setiap orang lah. Tak maknanya bukanlah kalau kita kalah di satu kes itu terus kita kalah, tak ada.
So kita boleh bawa ke mahkamah-mahkamah ke mengikut kesesuaian kita lah. Kalau rasa kita puas hati, kita ada duit, kita ada lawyer yang hebat dan sebagainya, kita tak puas hati kepada keputusan mahkamah, so kita boleh membawa naik daripada step 1 kepada step yang sampai yang tertinggi sekali lah, iaitu Mahkamah Persekutuan. Okey, kita tengok sikit mengenai kementerian. Ini kementerian antara perkara yang penting jugalah perlu kamu tahu, sebab negara kita ni ada pelbagai jenis-jenis kementerian yang ada. Ataupun ada pelbagai kementerian yang merangkumi dalam pelbagai bidang lah, untuk diuruskan oleh seorang menteri dan juga dibantu oleh timbalan menteri. Biasanya sebuah kementerian itu akan ada KSU dia ataupun Ketua Setiausaha dia lah, sebagai pegawai pentadbir utama yang membantu atau menasihati seorang menteri itu sendirilah. Dari segi pembuatan dasar, dari segi perancangan dasar, dari segi tugas-tugas dia, apa yang kementerian lakukan dan sebagainya, kan. Contohnya MARA ni sendiri di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar, KPLB, di bawah Kementerian KPLB. So apa tugas dia dari segi pembangunan luar bandar? So kita menyalurkan bantuan, kita menyalurkan peruntukan, kita merancang program-program tertentu untuk dilaksanakan oleh kementerian tersebutlah, dan akan dipantau ataupun akan diketuai oleh seorang menteri. Pelbagai lagi lah, Kementerian Pertahanan ada, Kementerian Keuangan ada, Kementerian Pengajian Tinggi ada, Kementerian Pendidikan ada, Kementerian Kerja Raya ada. Pelbagai lah. Kalau awak nak tahu tentang itu, awak boleh tengok di dalam kementerian-kementerian, ataupun awak boleh Google search di dalam internet apakah kementerian-kementerian yang ada setakat inilah. Biasanya kementerian ini berbeza mengikut pemerintahan ataupun siapa yang memerintah. Kalau dulu di bawah Tun Dr. Mahathir, lain dia punya cara dia. Kalau di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin ni, lain pula dia punya kementerian-kementerian dia. Nama dia lebih kurang sama saja, tapi mungkin dia ubah sikit nama, mungkin dari segi dasar dia, kan, ataupun dari segi fokus dia dan sebagainya. So itu bergantung kepada seorang Perdana Menteri. Biasanya tak statik lah. Biasanya kalau kementerian ada 16, ada 20, itu juga bergantung kepada seseorang Perdana Menteri itu sendiri. Okey, kita tengok Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, KKLW. Antara kementerian yang awak perlu tahulah ataupun sekarang ni dikenali dengan nama Kementerian Pembangunan Luar Bandar, KPLB. So ini vision dia ataupun misi dia dan juga peranan dia lah. Dan agensi-agensi dia lah. Contohnya KEMAS, contohnya FEKRAS, contohnya Kejora, Ketengah, MARA, Kesedar. Ini merupakan antara agensi-agensi ataupun badan yang terbabit di bawah Kementerian KKLW lah. Macam contoh KEMAS. Biasanya KEMAS ni terbabit dalam bab tadika, kan, untuk tabika dan sebagainya, untuk membantu ataupun untuk melahirkan golongan-golongan ataupun golongan-golongan kanak-kanak yang baik, kan, yang berpendidikan daripada peringkat awal rendah dan sebagainya. Contohnya kalau FEKRA ni lebih kepada untuk dari segi pembangunan kelapa sawit dan sebagainya. Kejora lebih kepada pembangunan kawasan di Johor. Kalau Ketengah ni di kawasan Terengganu. Dan MARA adalah satu agensi juga di bawah KKLW ataupun KPLB inilah, yang membantu khususnya orang di luar bandar ni ataupun penduduk di luar bandar ni supaya dapat meningkatkan dia punya keupayaan dia, juga Kesedar di Kelantan. Kalau tengok dari segi misi dia, visi dia, lebih untuk memperkasakan ataupun lebih untuk membentuk modal insan, lebih membentuk infrastruktur ekonomi, kan, supaya setanding dengan orang di bandar. Kalau kita biarkan bandar ataupun luar bandar di kawasan kampung, di kawasan wilayah-wilayah contoh di Sabah, Sarawak, masih lagi ketinggalan dari segi sudut, dari segi infrastruktur, modal insan. So kementerian inilah yang akan menambah ataupun meninggikan ataupun mempromosikan perdagangan ataupun perniagaan kepada orang-orang kita, orang Melayu kita lah, dan juga orang di kampung. Tak kira lah orang Melayu ke, orang bukan Melayu ke, ataupun orang Bumi Putera di Sabah dan juga di Sarawak. So kalau sekarang ni, siapa agak-agak menteri Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah ini? Kalau awak nak tahu, awak search. Saya tak nak sebut dalam ni. Kalau saya sebut, mungkin awak takkan search ataupun awak takkan tahulah melalui KPLB ataupun KKLW ini. Okey, ini antara yang
perkara yang penting lah sebagai anak mara lah ataupun warga mara ni, macam awak ni berada di IKM ni ataupun Institut Kemahiran Mara ni, kita berada di bawah Majlis Amanah Rakyat ataupun MARA. Kita tengok sikit latar belakang dia bagaimana MARA ini tertubuh. So MARA ni ditubuhkan berdasarkan Akta MARA tahun 1966 dan penubuhan MARA ini tercetus ataupun terhasil daripada satu kongres ataupun persidangan ekonomi Bumi Putera yang pertama 1965 di Kuala Lumpur lah. So RIDA ini ataupun MARA ini telah terhasil akibat daripada kita bangunkan ataupun kita telah melihat RIDA yang telah disusun balik supaya diperkemaskan balik dan akhirnya MARA telah menggantikan RIDA lah untuk membangunkan ataupun untuk lebih berfungsi, lebih baik ataupun lebih baik berbanding dengan RIDA. Sebelum ini RIDA dianggap sebagai orang yang mencetuskan ataupun membangunkan orang-orang Bumi Putera, orang di kampung dan sebagainya. Tapi RIDA ni tak berupayaan ataupun tidak mampu untuk melahirkan modal insan, usahawan dan sebagainya. Maka dalam persidangan Kongres Ekonomi Bumi Putera yang pertama di Kuala Lumpur pada tahun 1965, maka satu idea ataupun satu cetusan telah dilahirkan supaya RIDA ini disusun balik ataupun digantikan dengan MARA. So MARA akhirnya telah ditubuhkan secara rasmi pada 1 Mac 1966 lah, sehinggalah ke hari ini masih lagi relevant, masih lagi berupayaan untuk menyumbang kepada usahawan kita, melahirkan modal insan kita yang berintegriti, yang berglobal dan sebagainya, dan akhirnya menyumbang kepada pemilikan equity kita lah. Orang Melayu kita ni masih lagi jauh berbanding dengan orang bukan Melayu dah, dari segi tanah, dari segi property, dari segi rumah dan sebagainya. So banyak kita nak melahirkan ataupun kita nak memastikan MARA ini dapat berfungsi, dapat melahirkan ramai orang yang berjaya dalam pelbagai bidang, dari segi pendidikan, dari segi keusahawanan, dari segi pelaburan dan juga dari segi perkhidmatan kepada rakyat lah. So di sini awak boleh tengok lah objektif MARA. Ada 4 objektif utama. Yang pertama, membangunkan usahawan berjaya dan inovatif, melahirkan modal insan yang global, berintegriti, menyumbang kepada pemilikan equity, memudahkan sistem penyampaian dan sebagainya. So ini adalah antara 4 objektif ataupun 4 matlamat utama MARA pada hari inilah. So kita tengok ramai dah berjaya daripada usahawan MARA ni. Merata ada akid MARA lah, melahirkan modal insan ni maknanya melahirkan pelajar-pelajar yang hebat, berintegriti, bukan sahaja di peringkat negara tetapi di peringkat global, bahkan berintegriti, beramanah, kan? Bukan yang bijak tapi tidak beramanah, kan? Tidak berdisiplin dan sebagainya. Maksud kita nak itu, kita nak seimbangkan antara modal insan yang hebat di samping berintegriti dan sebagainya. Okay, kita tengok logo-logo MARA ataupun kenali logo-logo MARA ni. Kalau tengok logo MARA ni, tengok je kita kenal dah. Majlis Amanah Rakyat. Berbagai-bagai bentuk dia. Daripada situ kita boleh nampak secara umum adanya buku terbuka, adanya spana, skru, adanya jangka lukis terbuka, adanya roda bergigi tu, juga adanya tulisan Rumi dan juga Jawi. Itu ada lambang-lambang tertentu ataupun ada maksud-maksud tertentu di sebalik perkara itu. Contohnya warna merah apa maksud dia, warna biru apa maksud dia, warna hitam apa dia. Juga dengan buku apa signifikan dia kepada objektif MARA ataupun bagaimana MARA nak memacu ni, melahirkan modal insan, melahirkan modal yang berintegriti. Kalau bab jangka lukis terbuka tu lebih kepada mencengkam umpamanya kan, amanah rakyat dan sebagainya. Roda begitu maknanya lebih kurang ada 14 negeri di Malaysia ni, dia akan berputar, dia akan menentukan bagaimana sistem negara kita nak, ataupun MARA ini berfungsi di semua negeri termasuklah di Sabah dan juga Sarawak. Okey. Okay, ini sedikit sebanyak mengenai plan transformasi MARA ni lah. Kalau awak tengoknya, pelbagai lah plan-plan yang kita nak canangkan ataupun yang kita nak buat ini. Contohnya dari sudut transformasi sektor keusahawanan, transformasi dari sektor pendidikan, dari sektor pelaburan, sektor pengurusan. Contohnya dari sudut transformasi sektor pendidikan, kan? Bagaimana kita nak memupuk pembangunan modal insan berteraskan nilai murni, kemahiran,
pengetahuan berorientasikan ke usaha wanan dan sebagainya. Dan kita ada berbagai laluan-laluan, kita ada CMSM, kita ada KPM, kita ada KPTM, kita ada GIAT, kita ada IKM, kita ada KKTM dan sebagainya. So melalui ini berbagai lah, daripada peringkat menengah, peringkat pengajian tinggi, macam peringkat diploma, macam CJ dan sebagainya. So pelbagai kita mengolah dan akhirnya kita nak membentuk satu pelajar ataupun modal insan yang berintegriti, kan, bernilai tinggi dan sebagainya, berorientasikan kepada keusahawanan dan sebagainya. Itu contohlah peran transformasi atau bagaimana kita nak memastikan transformasi kita ni berjalan dengan baik. Okey, apa peranan sumbangan MARA kepada kita ni lah. So ini secara umum berkenaan dengan peranan dan juga sumbangan kita terhadap pembangunan ataupun MARA kita lah. Yang pertama sekali adalah untuk mewujudkan serta menambah bilangan usahawan Bumi Putera kita, mengambil bahagian secara aktif di dalam perdagangan, perindustrian, menambah guna tenaga Bumi Putera yang terlatih, memberi pendidikan dan ilmu berkaitan peluang perniagaan kepada Bumi Putera, memberi kemudahan pinjaman keuangan, membuka pusat latihan dan kemahiran dan sebagainya. Ini merupakan antara peranan dan juga sumbangan MARA lah kepada kita. Banyak lagi lah kalau nak tengok, nak cerita tentang sumbangan MARA ni lah. Melahirkan ramai lagi lah cendekiawan, pelajar-pelajar, tokoh-tokoh korporat, tokoh-tokoh teknik usahawan dan sebagainya. Macam AKM Zeri banyak melahirkan pelajar-pelajar ataupun yang berkemahiran kepada pelbagai bidang, kan, di dalam negara kita ini sendirilah, kan, dari segi sudut elektrik, dari sudut architecture, kan, pelbagai lagi lah peranan kita. Kalau awak di sini dapat melahirkan sesuatu yang berguna kepada masyarakat kita. Kalau sebab MARA ni kita dah banyak memberi kemudahan kepada pinjaman kepada orang Melayu kita, kepada orang Bumi Putera kita, untuk mendapatkan ataupun untuk bagaimana nak menjadi seorang businessman ataupun untuk menjadi seorang ahli perniagaan. Ya tak? Itu contoh-contoh dia lah bagaimana kita nak memastikan ataupun kita nak membangunkan generasi kita ataupun MARA secara amnya. Okey? Okey, insya-Allah. So habislah setakat ini sajalah untuk part 1 ni lah ataupun bahagian yang pertama. Okey, untuk bahagian yang kedua kita akan sambung insya-Allah pada minggu hadapan, iaitu berkenaan dengan kerajaan tempatan dan juga Suruhanjaya. Okey, semoga untuk part pertama ni saya harap anda boleh dapatlah sesuatu daripada perbincangan kita ini ataupun daripada pandangan saya. InsyaAllah kalau rasa tidak faham atau mungkin sedikit keliru dan sebagainya, kamu boleh rujuk balik kepada guru-guru anda masing-masing dan juga boleh rujuk kepada modul-modul ataupun buku yang telah disediakan oleh pengajar masing-masing. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.